Perniagaan dalam normal baru, bagaimanakah kita mahu menghadapinya? 4 Mei depan perniagaan banyak bakal dibuka, tetapi realitinya tidak sama seperti yang kita bayangkan dahulu. Abdul Mohsin Muhammad Sharif, Naib Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia bersama saya melalui Skype pada ketika ini. Assalamualaikum, salam sejahtera Mohsin, apa khabar? Pertama tadi soalan saya ialah, apa kekhawatiran pihak peniaga apabila perniagaan dan juga bisnes dibuka semula pada 4 Mei ini, kerana realiti pada hari ini tidak sama seperti yang kita bayangkan sebulan setengah yang lalu, dan juga perkara yang menjadi kegusaran mereka yang paling utama sekali apa? Baik, pertama sekali kita menyambut baiklah langkah kerajaan ya. Setelah hampir 44 hari ya, kita dalam tempoh PKP ini, ramai di kalangan ahli usahawan kita yang tak dapat menjalankan perniagaan. Memang kita look forward untuk kita membuka semula bisnes kita. Namun begitu, dalam pada kita bersiap siaga untuk membuka kembali bisnes, semestinya seperti mana yang Zul cakapkan tadi, ada sedikit kegusaran dan kekhawatiran di pihak kami dengan SOP yang bakal kita akan laksanakan. Walaupun dalam ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi, dia ada memberi beberapa contoh-contoh bagaimana kalau pengusaha makanan ataupun beberapa usaha yang baru memulakan semula perniagaan, apa yang harus dilakukan. Tetapi di pihak para peniaga, semestinya apa yang kita khawatirkan sekiranya berlaku lambakan dari segi pelanggan-pelanggan yang akan hadir, dan bagaimana kita nak mengatasinya. Dan of course, benda ini kita kembalikan semula kepada pihak yang bertanggungjawab untuk melihat bagaimana boleh mengeluarkan satu SOP yang lebih jelas dan yang lebih kukuh. Tidak lagi yang bersifat yang orang kata sementara. Itulah harapan daripada kami, daripada Dewan Perdagangan Islam. Mohsin, bagaimana kita nak memahami itu? Adakah perlu SOP itu ditetapkan oleh pihak berkuasa ataupun pihak kerajaan sahaja? Kerana kapasiti dan juga iklim perniagaan, setiap satu perniagaan berbeza antara satu sama lain. Kalau kita mengambil kira penjarakan sosial sepatutnya, sebagai contoh, apabila peniaga faham bagaimana penjarakan sosial yang perlu dilakukan, seeloknya itu disesuaikan dengan nature of business sesuatu perniagaan itu. Pada pandangan Mohsin bagaimana? Adakah peniaga-peniaga di Malaysia faham bagaimana untuk berdepan dengan realiti baru ini? Seperti contoh, hand sanitizer bukanlah satu perkara yang menjadi luxury seperti satu ketika dahulu. Ia satu keperluan untuk perniagaan. Jadi ia tidak perlu satu rungutan bahawa pertambahan kos dan sebagainya. Peniaga perlu memberikan penyesuaian terhadap perkara-perkara baru ini. Bagaimana Mohsin kalau kita melihat kepada aspek itu? Betul. Saya setuju bahawa setiap industri mempunyai pendekatan SOP yang berbeza dalam melaksanakan perniagaan mereka. Dan itu yang saya tekankan di sini bahawa mungkin apa yang perlu dilaksanakan oleh pihak yang berwajib adalah untuk saya mencadangkan kita mengadakan kursus-kursus yang khusus. Contohnya kalau dulu untuk mereka yang melaksanakan premis makanan, mereka terpaksa melalui kursus wajib bagaimana mengendalikan makanan. Dan saya kira sudah tiba masanya sekiranya kita nak menjadikan norma baru ni menjadi sebahagian daripada cara hidup kita, maka kita perlu melatih bukan saja dari segi orang ramai, malahan kepada pengusaha-pengusaha makanan, pengusaha-pengusaha premis, peniaga dan juga pekerja, bagaimana untuk mengendalikan keadaan ataupun langkah kesihatan yang perlu dilakukan dalam norma baru ini. Bagaimana sebenarnya akhirnya sebagai peniaga kita berhadapan dan juga mempunyai pekerja, dan paling penting sekali cabaran kita pada hari ini yang paling utama ialah untuk mengekang penularan COVID-19 itu. Menjadi tanggungjawab peniaga untuk melindungi pekerja-pekerja mereka, bagaimana itu perlu dijadikan satu keutamaan yang paling pertama sekali, Mohsin? Baik, banyakkan daripada syarikat-syarikat yang telah mendapat kebenaran untuk melaksanakan operasi, mereka telah dimaklumkan tentang beberapa SOP yang perlu dilaksanakan.
Contohnya menyediakan keperluan hand sanitizer, menyediakan keperluan face mask dan juga menyediakan keperluan untuk mengisi suhu pekerja-pekerja di tempat kerja. Jadi saya merasakan ini akan harus dijadikan sebagai pendekatan yang paling utama kepada semua usahawan ataupun semua ahli bisnes dalam merangka semula bisnes mereka, kerana kita tidak mahu apabila kita kembali untuk menggunakan balik perniagaan, kita hanya melihat untuk meraut kemungkinan semata-mata untuk memulihkan kembali bisnes masing-masing, tetapi kita harus melihat dalam skop yang lebih luas bagaimana kita harus bersama-sama dengan pihak kerajaan, pihak berwajib, Kementerian Kesihatan untuk terus membendung wabak COVID-19 ini dari terus menular. Ya. Sekiranya berlaku lagi spike in terms of jangkitan, maka saya kira usaha kita akan menjadi jadi menjadi keutamaan kepada semua ahli-ahli bisnes untuk menjadi bersama-sama dengan frontliners untuk memastikan kesihatan para pekerja diutamakan sebelum meneruskan operasi perniagaan secara normal. Okey, terima kasih Abdul Mohsin Mohamed Sharif, Naib Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Semoga semuanya dapat beroperasi dengan baik dan semoga kita dapat merancakkan ekonomi, tapi dalam masa yang sama kita dapat sama-sama untuk mengekang penularan COVID-19 ini. Terima kasih.